A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya akan membentangkan iaitu tentang isu pentafsiran semula Al-Quran di Malaysia. Nama saya Muhammad Daniel bin Samsudin, nombor matrik 18BI02084. Terlebih dahulu kita pergi kepada pendahuluan, iaitu pentafsiran semula Al-Quran merupakan satu isu yang sering dibangkitkan terutama dalam lingkungan golongan liberalisme dan sekularisme. Kerana apa mereka sering membangkitkan? Kerana mereka bertujuan untuk mengubah tafsir Al-Quran ini dengan mengikut akal dan rasional, dan mereka ada keutamaan mereka kenapa mereka ingin mengubahnya. Jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, kita terus pergi kepada persoalan mengapa sebahagian Muslim di Malaysia mencadangkan pentafsiran semula Al-Quran. Hujah pertama iaitu Tuhan tidak mungkin mengarahkan perkara yang jahat, hanya syaitan saja yang mengarahkan perkara yang jahat. Jadi ini hujah yang dibawa oleh Siti Kasim yang menyatakan dia ingin penafsiran yang baru terhadap hujah tersebut, iaitu di mana dalam hujahnya yang ringkas iaitu dia Siti Kasim menerangkan tentang penafsiran baru mengenai ayat korban. Dia mengatakan yang selama ini kita pegang ataupun yang sarjana Muslim pegang adalah satu pandangan yang tidak pernah menghabarkan bahawa Tuhan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya, kerana Tuhan tidak mungkin mengarahkan perkara yang jahat, kerana yang mengarahkan perkara yang jahat ini hanyalah syaitan. Contohnya di mana Siti Kasim menyatakan bahawa perkataan fadaina di dalam surah As-Saffat ayat 107 bukan membawa maksud korban tetapi membawa maksud penyerahan. Okey, kita terus pergi kepada hujah balas. Korban adalah sunat muakkad, dituntut selain memperingati peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dilaksanakan adalah untuk kita mempunyai sikap peduli terhadap, terutamanya terhadap golongan-golongan yang memerlukan. Kaedah penyelesaian satu iaitu program diskusi tentang hikmah-hikmah menjalankan ibadah korban. Dalil berkaitan kaedah penyelesaian iaitu surah Al-Hajj ayat 36. Kita terus juga pergi kepada hujah kedua, mengapa sebahagian Muslim di Malaysia mencadangkan pentafsiran semula Al-Quran, iaitu pertama, wanita Islam perlu dibebaskan dari pakaian yang menutup aurat. Jadi huraian bagi hujah golongan ini itu mengatakan bahawa tudung, jubah dan menutup aurat itu sesuatu yang merimaskan ataupun sesuatu yang tidak sesuai pada zaman kini. Jadi diberi contoh iaitu tentang Zainuddin Idris yang antara salah seorang yang menyokong liberal. Dalam sebuah artikel yang dimuatkan di dalam majalah Al-Islam berjudul Memahami Aurat Wanita, diterbitkan dalam Akhbar Mingguan Malaysia pada tahun 2004, dia menyatakan bahawa aurat wanita ini adalah di bahagian kemaluan depan dan belakangnya sahaja. Dan dia memetik juga ayat daripada hadis Nabi, apabila seseorang kamu mengawini ammahnya maka janganlah lihat auratnya. Riwayat yang lain pula, maka janganlah lihat pada anggota yang di bawah pusat dan di atas lutut. Itu dalil atau contoh yang dibawa oleh Zainuddin Idris. Hujah balasnya pula, menutup aurat dengan sempurna merupakan satu keutamaan lah, iaitu dengan memakai pakaian labuh menutup semua anggota sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh badan selain tapak tangan dan juga wajah. Kita terus pergi kepada kaedah penyelesaian, antaranya iaitu menguatkuasakan atau penetapan peraturan cara berpakaian oleh pihak pentadbiran sebuah negeri di tempat awam yang hanya digunakan pakai oleh muslimah lah, maknanya peraturan ini digunakan pakai oleh kaum Islam, kaum Islam iaitu muslimah lah, orang Islam sahaja. Dalil yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian ini iaitu surah Al-Ahzab ayat 59. Seterusnya kita pergi kepada
yang ketiga, hujah yang ketiga, iaitu di mana uh, inginkan kesetaraan gender, terutama golongan liberal. Jadi golongan liberal ini sering membangkitkan isu memperjuangkan kesetaraan gender, terutama hak wanita yang sering dibangkitkan, iaitu sering dibangkitkan oleh Sister in Islam. Jadi mereka ini sering membangkitkan isu-isu ini, iaitu yang sering dibangkitkan adalah seperti lelaki, bukan sahaja lelaki boleh menjadi imam, malahan wanita juga boleh menjadi imam di dalam solat, menjadi khatib dan banyak lagi. Jadi contoh tindakan yang dilakukan oleh Aminah Wadud ketika menjadi imam solat Jumaat yang terdiri daripada makmum lelaki dan perempuan yang sekaligus bertindak sebagai khatib. Sebagai kutipan khutbah solat Jumaat, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahawa perempuan tidak boleh menjadi imam. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad pernah mengizinkan wanita menjadi imam bagi jemaah laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad meminta Ummu Warakah menjadi imam dalam solat Jumaat bagi jemaah di luar kota Madinah. Hujah balas 3. Jadi syarat sah imam yang utama itu adalah lelaki yang sudah balik berakal dan Islam. Lelaki diciptakan oleh Allah SWT sebagai pemimpin yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar. Di bawah mereka dibebani dengan amanah yang berat, serta tidaklah disebabkan terciptanya hawa daripada tulang rusuk Adam. Maknanya nak menunjukkan bahawa lelaki itu adalah pemimpin yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat besar. Okey, kaedah penyelesaian iaitu menggalakkan program seminar tadabbur Al-Quran serta pengenalan terhadap ilmu hadis. Dalil berkaitan kaedah penyelesaian iaitu surah Al-Imran ayat 138 beserta dengan hadis, maksudnya barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka, riwayat Al-Bukhari. Seperti mana yang hadis yang disampaikan oleh Aminah Wadud tadi, ini adalah bertaraf dhaif. Penutup akhir kata, kita sebagai umat Islam janganlah menyokong golongan-golongan berkenaan, kerana sokongan kita terhadap mereka memperlihatkan bahawa kita ini ingkar akan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Surah Al-Adiyat ayat 6. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.